Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah Nabilah Hanim binti Muhammad Nizam daripada kelas 5B. Hari ini kumpulan kami akan menganalisis satu terjemahan akhbar sukan. Kami telah membuat terjemahan mengikut perenggan yang telah dibahagikan. Saya akan mulakan dengan bahagian saya terlebih dahulu, iaitu perenggan yang pertama. Tajuk teks sumber ini ialah Mani yaqudus nighalu lita'ahlu ila ka'sil umamil afriqiyah. Maksud dia, Mane memimpin Senegal untuk layak ke Piala Negara-Negara Afrika. Maksud untuk teks sumber ini ialah pada 15 November 2020 pada jam 23.18 waktu Abu Dhabi, agensi Abu Dhabi, Guinea Bissau, Senegal menjadi negara pertama yang layak ke Piala Akhir dan mencatat kemenangan 1-0 selepas tuan rumah. Baiklah, strategi yang saya gunakan untuk menterjemahkan akhbar ini ialah saya akan menterjemahkan perkataan-perkataan yang saya tahu terlebih dahulu. Kemudian saya akan merujuk kamus, Reverso dan Google Translate bagi perkataan yang saya tidak tahu. Seterusnya, saya akan membaca teks terjemahan saya untuk memastikan perkataan yang digunakan adalah bersesuaian dengan konteks ayat teks akhbar. Seterusnya, masalah yang saya hadapi dalam menterjemahkan teks akhbar sukan ini ialah saya kurang mengetahui istilah-istilah sukan yang digunakan dalam teks akhbar sukan, sama ada bahasa Melayu maupun bahasa Arab. Oleh itu, bagi mendapatkan istilah-istilah yang tepat bagi terjemahan ini, saya merujuk contoh teks akhbar sedia ada berkaitan sukan dalam bahasa sasaran yang ingin saya gunakan, iaitu bahasa Melayu. Seterusnya, cadangan saya pula untuk memudahkan rakan-rakan saya dalam membuat terjemahan sebelum melakukan terjemahan, penterjemah perlu membaca teks yang menggunakan bahasa sasaran dan teks tersebut mestilah berkaitan dengan teks yang ingin kita terjemahkan. Contohnya, macam yang kita nak buat sekarang ni, saya mencari teks bahasa Melayu yang berkaitan dengan sukan, apa-apa sahaja teks bahasa Melayu iaitu bahasa sasaran dalam bidang sukan bagi saya mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam teks tersebut dan saya akan mengaplikasikan dalam teks terjemahan saya. Okey, seterusnya perkataan atau istilah baru yang saya peroleh daripada perenggan ini ialah, yang saya telah highlightkan ni dan saya akan masukkan dalam jadual macam gini. Dalam bahasa sumbernya, wakalat iaitu agensi, kemudian Ka'sul Umamil Afriqiyah li Kurratil Qadam, Piala Negara-Negara Afrika. Seterusnya, hadafun mutaakhiran di minit akhir dan ad-diyar tuan rumah. Kalau ikut Reverso ataupun Google Translate, ad-diyar ni bermaksud lain lah, bukan maksudnya tuan rumah, tapi saya mengambil pendekatan mengikut istilah-istilah yang digunakan dalam akhbar sukan, jadi saya sesuaikan dia dengan tuan rumah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Naimah binti Cik Muhammad Fauzi. Seterusnya saya akan sambung pada perenggan seterusnya daripada teks sumber yang berbunyi wahadza Mane allazi sajjala aidan في فوز سنغال 2-0 بملعبها على غينيا بيساو يوم الأربعاء الماضي الشباب قبل 8 دقائق على النهاية لتحافظ بلاده على علامة النجاح الكاملة في مجموعة التاسعة.
وتضمن احتلال المركزين الأول أو الثاني وبالتالي التأهيل للنهائيات في كاميرون في يناير سنة 2022. Seterusnya saya menterjemahkan sebagai Mane yang turut menjaringkan gol bagi pasukan Senegal dalam kemenangan 2-0 di laman sendiri menentang Guinea-Bissau Rabu lalu menggegarkan gawang pada 8 minit terakhir perlawanan yang mengekalkan pasukan negaranya kekal dengan kemenangan sempurna dalam kumpulan 9 dan menjamin tempat pertama atau kedua sekaligus melayakkan mereka ke pusingan akhir di Cameroon pada Januari 2022 nanti. Okey, ini adalah terjemahan yang telah saya hasilkan daripada teks sumber di atas. Okey, seterusnya. Okey, yang pertama adalah strategi yang digunakan dalam menterjemah teks ini. Okey, sebelum menterjemah, saya mengenal pasti jenis teks yang hendak diterjemah. Yang kedua adalah saya baca teks sumber sekali imbas dan seterusnya saya mengenal pasti perkataan baru melalui teks sumber tersebut. Ketika menterjemah, saya cuba menterjemah sendiri beberapa perkataan yang saya tahu. Dan seterusnya saya baca akhbar lain yang berkaitan dengan teks sumber tersebut iaitu teks sukan. Yang ketiga adalah saya menterjemahkan menggunakan bantuan Google Translate, Ma'ani dan Verso. Seterusnya apabila saya sudah menggunakan medium tadi, saya ubah mengikut kesesuaian ayat dan gaya bahasa akhbar sukan. Dan saya susun semula ayat-ayat daripada Google Translate tersebut supaya ayat tersebut boleh difahami dan mengikut gaya bahasa yang tepat. Selepas menterjemah, saya baca semula terjemahan yang telah saya buat dan seterusnya saya meminta rakan saya untuk baca hasil terjemahan saya. Selain itu, saya juga minta senior atau orang yang mahir untuk betulkan dan untuk memberi komen terhadap terjemahan saya. Dan seterusnya, saya membuat pembetulan dan saya edit perkataan-perkataan yang telah dikomen tersebut dan saya baca semula. Seterusnya boleh untuk dipublish. Seterusnya adalah masalah yang saya hadapi. Okey, saya mempunyai masalah untuk menterjemah perkataan wahazza mane. Sebab dalam bahasa Arab, hazza ni adalah kata kerja. Jadi dia memerlukan kepada maf'ulun bih. Jadi saya mempunyai masalah kat sini sebab saya tidak jumpa dekat mana maf'ulun bih dalam teks sumber tersebut. Jadi dia akan menyulitkan saya untuk menterjemahkan dalam bahasa Melayu lah. Okay, jadi antara resolusi yang saya buat adalah yang pertama, saya terjemahkan sendiri dulu. Saya buat terjemahkan sebagai Mane menggegarkan rekod. Tapi setelah saya meminta orang-orang yang mahir dalam Nahu untuk cek, untuk periksa terjemahan saya dan akhirnya saya jumpa bahawasanya maf'ulun bih dia adalah syabab. Okay, jadi diterjemahkan sebagai Mane menggegarkan gawang, iaitu gawang gol lah. Jadi itulah masalah yang telah saya hadapi sepanjang saya melakukan terjemahan ini. Seterusnya adalah cadangan teknik untuk rakan-rakan. Cadangan saya adalah elakkan ambil sebiji-sebiji dari Google Translate. Seeloknya terjemah dahulu perkataan yang kita tahu. Seterusnya tengok sama ada yang Google Translate terjemah itu serasi atau tidak untuk diterjemahkan, sesuai atau tidak untuk kita gunakan ayat itu. Okey, yang kelima adalah perkataan atau istilah baru. Okey, ini adalah istilah ataupun perkataan baru yang saya dapat melalui teks yang telah saya terjemahkan. Iaitu sajala, iaitu menjaringkan gol, syabab, gawang gol, hazza, menggegarkan,
Wabitali at-ta'hil iklim nihaiyat, sekaligus melayakkan mereka ke pusingan akhir. Dan ini adalah kaedah terjemahan yang digunakan dari bahasa sumber untuk diterjemahkan ke dalam bahasa sebarang. Jadi itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Fakihah binti Ahmad Munif. Okay, hari ini saya akan tunjukkan hasil terjemahan berita tentang sukan. Dalam artikel ni, saya menterjemahkan perenggan yang ketiga. Okay, terjemahannya yang saya buat adalah, walaupun Senegal telah tewas pada final Piala Negara-Negara di Mesir pada tahun lalu, namun kini Senegal telah memperoleh 12 mata dari 4 perlawanan dan mereka berada 6 mata teratas berbanding Kongo yang berada di tempat kedua, manakala 9 mata teratas daripada Guinea Bissau di tempat ketiga. Rakan sepasukan Mane, Naby Keita yang juga bintang Liverpool itu menjaringkan gol seri 1-1. Guinea Chat sekaligus kekal di tangga teratas kumpulan A. Okey, baik. Pada terjemahan ini saya menggunakan kaedah bebas dan juga harfiah. Okay, kalau kita tengok pada ayat وخسرت السنغال في نهائي كأس الأمم الماضية في مصر عام 2019 tu, saya pada mulanya saya menterjemahkan mengikut susunan ayat ni lah. Awal ikut ayat awal, ayat yang kedua, ketiga macam tu. Tapi ayat tu akan jadi pelik sebab ayat tu nak menceritakan Senegal telah tewas pada final Piala Negara-Negara pada tahun lepas, tapi dia berada di tengah-tengah cerita ni. Jadi saya tukarkan dia ke atas. Maksudnya di permulaan ayat. Kalau tak pada mula saya menterjemah tu, Senegal memperoleh 12 mata dari 4 perlawanan dan mereka berada 6 mata teratas berbanding Kongo yang berada di tempat kedua, manakala 9 mata teratas daripada Guinea Bissau di tempat ketiga. Senegal tewas di final Piala Negara-Negara di Mesir pada tahun 2019. Jadi saya rasa tak sesuai bila dia berada di tengah-tengah penceritaan tu. Jadi saya jadikan dia di permulaan ayat lah. Jadi hasil dia, walaupun Senegal telah tewas pada final Piala Negara-Negara di Mesir pada tahun lalu, namun kini Senegal telah memperoleh 12 mata dan 4 perlawanan. Jadi saya tukarkan dia jadi permulaan ayat supaya tak nampak dia tergantung dia nak menceritakan tentang apa kat situ. Okey, pada mulanya saya dapat artikel ni. Okey, saya tengok ayat-ayat yang saya boleh terjemah secara yang perkataan-perkataan yang saya tahu, saya tulis dulu. Okey, lepas tu apa yang saya buat adalah saya cari di Google berita yang seakan-akan sama dengan artikel ni. Okey, jadi bila saya dah jumpa, okay, sebab ni berkaitan dengan sukan, terutama bola. Okay, disebabkan saya tak tahu sangat tentang bola ni, jadi saya perlu carilah artikel yang seakan-akan. Okay, jadi saya jumpa. Di situ saya rujuk cara menulis, cara akhbar tu ditulis. Okay, menggunakan ayat-ayat dia. Jadi rujukan untuk saya jadikan dia rujukan untuk saya terjemahkan ni menggunakan ayat yang lebih sesuai lah. Dari situ saya cuba untuk sesuai ke ayat apa yang saya terjemah ni supaya tak jadi macam pelik ataupun susah untuk difahami. Okey, kalau dari segi istilah pula, kalau dalam perenggan saya ni, saya tak banyak jumpa istilah yang betul-betul menarik. Tapi kalau perkataan yang saya baru jumpa tu adalah
perkataan-perkataan yang saya baru jumpa, saya baru kenal lah. Tapi kalau istilah, kalau macam kapsul amam tu, pada mulanya saya Google Translate, saya guna Google Translate, kapsul amam tu dia terjemahkan sebagai piala bangsa-bangsa. Kalau perkataan tu sahajalah, kalau saya Google Translate, dia akan keluar piala bangsa-bangsa. Tapi bila saya Google, type di Google, piala bangsa-bangsa ni cuma reaksi penonton saja, macam ada yang duduk di kedai makan ataupun bangsa yang jenis final, sokong final je, tengok pada final je, macam tu. Lepas tu bila saya jumpa tentang money ni, barulah jumpa istilah piala negara-negara. Barulah tahu ada final piala negara. Kalau tak, mula-mula saya terjemahkan sebagai final piala bangsa-bangsa. Tapi bila dah jumpa dengan istilah ataupun nama game tu piala negara-negara, jadi saya teruskan menggunakan piala negara-negara. Itu sahaja hasil terjemahan daripada saya. Jadi saya punya antara masalah saya ataupun cabaran saya bila saya tak tahu sangat tentang bola. Waktu nak terjemahkan, waktu nak menceritakan ni pun saya macam keliru. Senegal ni apa benda, apa kaitan dia, Liverpool lah, apa benda semua tu memang tak tahu langsung. Jadi itu adalah cabaran juga. Saya cuba Google dan tanya orang di sekeliling saya lah, macam tanya adik, memang mana ni memang sebut secara sebutan pun saya tak tahu. Jadi itu adalah cabaran lah. Jadi saya tanya apa benda, mana ni memang permaini ke, macam mana ke. Itu antara cabaran saya. Dan nak menyesuaikan ayat untuk sebab ini adalah berita untuk orang dengar. Jadi itu pun salah satu cabaran saya adalah nak menggunakan ayat-ayat yang mudah, ayat-ayat yang mudah, tak berbelit untuk orang faham. Itu je daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aizawana binti Ahmad Rizwan 0497770. Pada hari ini saya akan menyambung kembali terjemahan teks berita, iaitu dalam skop sukan. Saya adalah orang yang akan menterjemah peringkat yang terakhir dalam teks berita ini. Mari kita lihat terjemahan peringkat yang terakhir. وتتأخر بوروندي بنقطة واحدة خلف موريتانيا صاحبة المركز الثاني في المجموعة الخامسة مع تبقى مباراتين لكل فريق في تصفية في مارس، ويتأهل أول فريقين في مجموعة 12 إلى نهاية التي تقام في المطلع 2022 باستثناء المجموعة السادسة التي سيتأهل منها أعلى فريق في الترتيب، بالإضافة إلى كاميرون متأهلة بالفعل باعتبارها الدولة مضيفة. Terjemahannya, Burundi ketinggalan satu mata di belakang pemegang tempat kedua Mauritania pada kumpulan kelima dengan baki dua perlawanan untuk setiap pasukan pada peringkat kelayakan pada bulan Mac. Dua pasukan pertama dalam kumpulan 12 telah layak ke peringkat akhir yang akan diadakan pada awal 2022, kecuali untuk kumpulan ke-6. Pasukan tertinggi dalam ranking akan layak selain Cameroon yang telah layak menjadi sebagai negara tuan rumah. Ini adalah keseluruhan terjemahan yang saya lakukan untuk peringkat yang terakhir. Saya lebih menggunakan kepada kaedah harfiah sebab
saya lebih suka teks tu bila orang baca teks sumber, bila orang refer kepada teks sasaran, dia berkait, maksudnya tidak lari jauh daripada teks sumber. Jadi ia memudahkan para pembaca untuk memahami teks yang kita telah terjemahkan. Okey, apa yang saya lakukan untuk sebelum menterjemah adalah strategi untuk menterjemah. Kita ada tiga strategi, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Untuk sebelum menterjemah, bila kita dapat teks untuk terjemah, pertama sekali kita akan baca teks itu. Walaupun teks terjemahan yang kali ini untuk minggu kelima adalah teks secara berkumpulan, tapi kita perlu, setiap penterjemah perlu membaca teks tu dari awal hinggalah perenggan terakhir. Saya mendapat perenggan terakhir, jadi saya perlu membaca keseluruhan teks untuk mendapat apakah kesinambungan untuk terjemahan yang perenggan yang kelima. Semasa dapat teks ni untuk perenggan yang kelima, mestilah kita menterjemah perenggan tersebut dengan menggunakan Google Translate pada awalnya. Lepas dah dapat terjemahan tu, kita ada perkataan yang kita tidak faham, kita akan menterjemah secara bil harfiah, iaitu mengikut perkataan. Adakah perkataan yang kita terjemah by perkataan tu sama maksudnya. Okay, bila istilah tu sesuai, jadi kita masukkan dalam terjemahan kita. Okey, semasa menterjemah, kita akan menggunakan teknik yang sesuai lah untuk kita menterjemah. Kita guna perasa dan istilah yang sesuai dengan apa terjemahan yang kita lakukan. Dan selepas kita menterjemah, kita perlu uji terjemahan kita dan kita perlu memberi orang membaca teks terjemahan kita. Adakah mereka faham dengan teks yang kita terjemahkan sebelum kita betul-betul bagi orang lain yang baca. Kita perlu menyemaklah terjemahan kita dan menambahbaikan terjemahan sekiranya berlaku kesalahan. Seterusnya, apa masalah yang saya hadapi dalam menterjemah teks ini adalah masalahnya lebih kurang sama dengan semua penterjemah, iaitu mencari istilah yang sesuai dengan terjemahan teks asal. Bila kita istilah yang kita gunakan perlulah tepat untuk para pembaca memahami apa yang kita ingin sampaikan. Seterusnya masalah dari segi kekangan masa lah. Bila kita nak terjemah tu, kita perlu masa yang lama untuk kita tahu apa itu istilah yang sesuai untuk terjemahan itu. Dan berlaku sedikit kekeliruan untuk menetapkan istilah yang tepat untuk suatu perkataan. Seterusnya, saya ingin mencadangkan daripada masalah yang saya hadapi tadi, saya ingin mencadangkan untuk kita pertama sekali sebelum menterjemah, kita perlulah membaca secara keseluruhan, guna Google Translate, cari perkataan dan istilah yang sesuai di semua tempat yang ada lah. Maksudnya kita Google, cari di laman web, cari di berita yang berkaitan dengan terjemahan kita. Dan lagi baik dan lagi bagus apabila kita ada kamus yang khusus untuk menterjemah teks berita ini. Bila kita ada kamus yang sesuai, kita boleh rujuk setiap perkataan yang kita tidak tahu yang berkaitan dengan berita sukan ini. Jadi ia akan memudahkan lagi kita untuk menterjemah, dan untuk penterjemah lain menterjemah kamus yang khusus dengan sukan adalah yang terbaik. Okey, seterusnya adalah yang saya warnakan dengan warna kuning adalah perkataan yang saya baru dapat dan perkataan baru.
dalam teks sukan ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Khadijah bintu Yusuf, raqamut talibah 051575. Sawasil تقديما. نص المصدر وأدرك أحمد عبد الرحمن التعادل لتشاد قبل نهاية الشوط الأول ليمنحوا بلاده أول نقطة بعد 3 هزائم متتالية. وفي وقت سابق اليوم الأحد أحرز السعيدي نتيبة زنكيزة هدفين، وأضاف يوسف نداشمي هدفا ثالثا لتفوز بوروندي 3-1 على موريتانيا في بوجمبورا. وأترجم هذه الفقرة إلى Ahmad Abdurrahman menyamakan kedudukan Chad sebelum akhir babak pertama dengan memberikan mata pertama buat negaranya setelah kalah 3 kali berturut-turut. Ahad lalu Saidi Tibazonkiza menjaringkan 2 gol dan Yusuf Dayishimiye menambah gol ketiga ketika Burundi menewaskan Mauritania 3-1 di Bujumbura. Strategi yang digunakan untuk menterjemah dari mula dapat teks hingga siap terjemah. Mula-mula sekali saya fahamkan secara ringkas mengenai berita yang saya dapat, iaitu mengisahkan tentang perlawanan bola sepak antara negara-negara Afrika. Jadi saya perlu bersedia dengan pengetahuan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan topik tersebut. Selepas itu saya terjemahkan teks sumber ke dalam bahasa Inggeris. Kemudian saya terjemahkan lagi ke dalam bahasa Melayu guna Google Translate. Terjemahan yang saya dapat lebih kepada terjemahan perkataan demi perkataan. Jadi saya tukar beberapa perkataan dan struktur ayat supaya terjemahan saya lebih dekat dengan pembaca sasaran. Okey, contohnya pada ayat wa fi waqtin sabiqil yaumil ahad, saya terjemahkan guna kaedah pengguguran supaya ayat lebih ringkas. Jadi saya terjemahkan menjadi ahad lalu. Pada pendapat saya, selalunya pembaca akhbar sukan dia lebih gemar untuk tahu mengenai macam bilangan mata, pasukan mana yang peroleh kemenangan berbanding untuk penjelasan mengenai hari Ahad tersebut. Jadi sebab tu saya gunakan kaedah pengguguran supaya akhbar tu lebih ringkas dan maklumat tu sampai lebih tepat. Pembaca boleh tahu mana yang maklumat penting dalam akhbar yang dilaporkan. Saya juga guna kaedah peminjaman atau dalam bahasa Arab dia iktirat untuk terjemahkan nama-nama khas seperti nama pemain bola sepak dan juga negara-negara yang mereka wakili. Secara ringkasnya, terjemahan ni bersifat komunikatif sebab ayat dia lebih mudah difahami dan lebih dekat dengan pembaca, khususnya peminat-peminat bola sepak lah. Setelah siap terjemah, saya biarkan terjemahan ni selama sehari. Keesokan hari dia, saya baca semula hasil terjemahan ni dan buat pembetulan sebelum dibentangkan pada ustaz dalam video ni. Masalah yang dihadapi dan apa penyelesaian yang saya buat. Yang pertama sekali, waktu nak terjemah teks ni, saya hadapi kesukaran untuk dapatkan ejaan nama yang tepat bagi pemain bola sepak tersebut. Kerana nama mereka jarang saya dengar sebab saya bukan peminat bola sepak Afrika. Pada awalnya saya gunakan ejaan nama mereka yang diberikan kat Google Translate lah. Lepas tu saya tak pasti sama ada ejaan nama diorang tu betul ataupun tak. Dari segi kesahihan ejaan tu saya tak pasti. Oleh itu saya type semula nama-nama mereka kat Google dan saya dapati ianya memang tak berapa tepat, salah eja. Kemudian saya baiki semula ejaan tersebut berdasarkan sumber-sumber daripada akhbar-akhbar dalam bahasa Melayu yang melaporkan tentang mereka. Kiranya saya baca akhbar-akhbar sukan lain dalam bahasa Malaysia yang ada menyebut nama-nama pemain ni,
dan saya gunakan ejaan nama tu dalam terjemahan saya. Okey, cadangan yang boleh saya berikan dalam menterjemah akhbar sukan, terutamanya pada pendapat saya, apabila kita terjemah akhbar sukan, contohnya akhbar bahasa Arab, kita nak terjemah ke dalam bahasa Melayu, kita mesti cari akhbar yang melaporkan topik yang sama dalam bahasa Melayu. Sebab pada kebiasaannya berita sukan dia bersifat antarabangsa, di mana satu maklumat sama cuma dilaporkan dalam bahasa yang berbeza mengikut pembaca sasaran tu sendiri. Contohnya kalau dilaporkan pada rakyat Malaysia, mungkin akan diterjemahkan dalam bahasa Melayu, mungkin juga bahasa Inggeris, Cina dan juga India, mengikut pembaca sasaran tu sendiri. Jadi bila kita cari akhbar yang seakan sama dengan teks sumber yang ingin diterjemahkan, dia akan lebih bantu kita untuk menghasilkan terjemahan yang lebih tepat. Kiranya kita dapat maklumat yang sama daripada teks-teks akhbar yang lain berdasarkan pembacaan. Jadi kita perlu banyakkan lagi bacaan dari segi berita sukan. Okey, seterusnya perkataan baru yang saya dapat daripada terjemahan saya, daripada teks sumber, perkataan at-ta'adul saya terjemahkan menjadi menyamakan kedudukan. Seterusnya nihayatus syaut al-awwal, akhir babak pertama. Yang ni saya terjemahkan dengan kaedah muhakah. Awal nuqtah, mata pertama, juga saya gunakan kaedah muhakah. Salas hazaim mutataliyah, kalah 3 kali berturut-turut. Yang ni saya ada guna ibdal sikit, di mana saya tak terus terjemahkan menjadi 3 kali kalah berturut-turut, tapi saya ubah menjadi kalah 3 kali berturut-turut. Jadi ada guna teknik ibdal di situ. Hadaf salis, gol ketiga, saya terjemahkan menjadi gol ketiga menggunakan kaedah muhakah. Hadza faqat minni. Syukran.